Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ni kita akan sambung perkara-perkara yang makruh dalam salat. Perkara-perkara makruh dalam salat ni adalah perkara-perkara yang tidak disukai. Kalau boleh jangan buat. Tapi kalau kita buat, tidak membatalkan salat. Cuma tidak disukai. Okay. Tidak disukai oleh siapa? Tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seeloknya, elakkan. Okey. Jadi antara perkara yang makruh ketika salat adalah pertama, mendongak ke langit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam salat? Perlu mereka berhenti daripada itu ataupun nescaya akan tersambar penglihatan mereka. Jadi mendongak ke langit, kita sepatutnya disunatkan melihat ke tempat sujud. Jadi bila kita mendongak ke langit, nampak macam sombong kan? Sebab sebenarnya solat ni konsep dia adalah kita rasa diri kita ni hamba. Jadi bila hamba, kita rasa rendah dirilah. Kalau mendongak tu ibarat orang yang sombong. Jadi sebab itulah itu antara perkara yang makruh dalam salat. Okey. Menoleh ataupun melirik sehingga berpaling muka daripada tempat sujud tanpa sebarang keperluan. Sekiranya ada keperluan seperti mahu memastikan sama ada imam sudah rukuk ataupun belum, maka diharuskan. Perbuatan memalingkan muka tanpa sebab melambangkan seseorang itu tidak menghayati salatnya. Okey. Jadi Rasulullah sebut dalam satu hadis, waqtilas yaqtalisuhu syaitan min salati rajul. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menoleh dalam solat. Jadi Rasulullah menjawab yang saya bacakan tadi, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan daripada solat seorang hamba. Jadi kalau boleh jangan buat kan, memalingkan kanan kiri kan. Jadi tengok tempat sujud. Okey. Seterusnya, sekiranya memalingkan muka secara keterlaluan sehingga dada kita turut berpaling daripada arah kiblat, maka batal solat kita. Dada kita ni dia perlu menghadap kiblat. Jika dia berpaling daripada arah kiblat, boleh batal solat. Okey. Kemudian yang ketiga, makruh ketika solat menyapu-nyapu pasir, tanah, habuk dan benda-benda lain yang melekat pada tempat sujud lebih daripada sekali. Kan nak sujud ni nampak pasir. Lebih daripada sekali kan. Jadi makruh. Mu'aikib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang menyapu tanah di masjid ketika salat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki yang menyapu tanah setelah dia sujud. Nabi berkata sekiranya perlu berbuat begitu, maka perlu sekali sahaja. Allah Subhanahu Muhammad. Sekali sahaja. Jadi kalau lebih itu makruh. Jadi saya ulang sekali, apa maksud makruh? Disebutkan dalam kitab Taisir Ilmu Usul Al-Fiqh, maksud makruh adalah apa yang dituntut oleh syarak kepada mukallaf, iaitu kita lah, orang yang dipertanggungjawabkan ni, untuk meninggalkannya. Tapi tidak mesti ataupun tidak wajib. Maksudnya dituntut untuk tinggalkan, tapi tidak wajib tinggal. Orang yang meninggalkannya kerana patuh akan diberikan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak diberikan hukuman ataupun dosa. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian kita pergi pada perkara yang keempat, makruh dalam salat adalah meludah ke kanan ataupun ke hadapan walaupun ketika salat di luar masjid. Tetapi meludah ke sebelah kiri diharuskan dengan syarat tiada orang. Dibolehkan juga meludah ke bawah, iaitu berhampiran tapak kaki kiri. Jadi meludah dalam salat di bahagian kanan ataupun hadapan makruh dalam salat. Sebelah kiri kalau tak ada orang dibolehkan. Ni sebab kalau kita tengok sirah-sirah Rasulullah SAW, masjid Rasulullah bukan macam masjid kita sekarang ni kan. Jadi masjid Rasulullah tanah, tempat sujud tu tanah kan. Jadi maksudnya tak ada masalah lah. Tapi kalau kita masjid kita kapet kan, kita ludah ke tepi, jadi kotor lah masjid tu, nanti orang lain pula nak solat kan. Jadi sebab itulah sebelum solat settle dulu masalah tu. Jadi kalau kita tahu jenis yang berkahak ke, kena keluarkan hingus ke, sediakan tisu ataupun sapu tangan. Jadi bila solat kita boleh buang. Maksudnya kita boleh gunakan tisu tu untuk buang kahak kita, buang hingus kita. Sebab kalau ikutkan kahak hingus ni dia tak najis, tapi dia benda kotor. Jadi kalau terkena pada
telekung kita pun kita masih boleh solat. Cuma dia antara benda yang kotor lah. Sebab tu kita digalakkan bawa sesuatu lah untuk membersihkan. Maksudnya tisu ke apa-apa je lah, untuk kita pastikan supaya kita selesa ketika dalam solat. Okay. Kemudian yang kelima, perkara makruh dalam solat, memberi isyarat dengan tangan bertujuan untuk menjawab salam ataupun hal-hal lain yang terpaksa dilakukan. Jadi kita memberi isyarat walaupun terpaksa, dia dikira makruh. Makruh maksud dia apa? Maksudnya kita tinggalkan dapat pahala, kita tak buat tak berdosa. Wallahu alam. Okey. Yang keenam, makruh dalam solat, menahan kentut ataupun menahan membuang air besar ataupun air kecil, ataupun menahan lapar, kerana perkara ini boleh mengganggu khusyuk dalam solat. Sekiranya lapar ataupun berasa hendak buang air sebelum memulakan solat, maka perlulah diselesaikan hajat itu dahulu. Sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna solat setelah makanan dihidangkan, dan solat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar. Jadi sebab itulah sebelum solat tu settle dulu, sakit perut ke, nak kencing ke, nak makan ke, ngantuk ke. Sampai dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, kalau kita mengantuk nak tidur, Rasulullah kata kalau ada waktu yang lama, kita digalakkan tidur dulu, supaya bila kita solat, kalau kita solat dalam keadaan mengantuk macam mana? Macam orang mabuk lah kan, mama je kan. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, kalau seseorang tu solat dalam keadaan dia mengantuk, kadang dia boleh jadi dia nak minta ampun tapi dia termaki diri dia sendiri. Macam tu lah lebih kurang hadis tu. Nanti Ustazah akan share hadis-hadis tu. Maksudnya tak digalakkan menahan lapar, menahan ngantuk, menahan hadas ketika solat. Okay, settle dulu kan. Okay. Seterusnya yang ketujuh, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Contohnya mematah-matahkan jari ataupun menyilang-nyilangkan anak jari, membatukan rambut, mengusap misai dan mulut, menutup hidung dan mulut tanpa sebab, ataupun bersandar pada dinding. Jadi itu antaranya antara perkara yang sia-sia dan boleh membuatkan kita tak khusyuk dalam solat. Jadi sebenarnya benda tu berlaku bila kita tak faham kita solat ni untuk apa. Kalau kita faham, kita akan betul-betul buat solat tu sungguh-sungguh lah. Tapi kalau kita tak faham, macam budak-budak lah kan, dia tak faham solat tu apa, dia boleh menyanyi dalam solat, dia boleh main dalam solat. Macam tu lah ibaratnya orang yang tak faham solat tu untuk apa, dia akan melakukan perkara yang sia-sia. Okey, jadi sebab itulah kita nak belajar solat, nak perbaiki solat, nak perbetulkan kefahaman-kefahaman kita supaya tak keliru ketika solat. Jadi kita boleh solat dengan yakin sebab kita ada ilmu. Okey. Jadi yang seterusnya 8, solat dalam keadaan terlalu mengantuk. Ini yang saya sebutkan tadi. Inilah hadis yang Ustazah nak sebutkan. Apabila salah seorang antara kamu mengantuk, maka perlu tidur sampai hilanglah rasa mengantuknya. Sesungguhnya apabila kamu solat dalam keadaan mengantuk, kamu tidak akan tahu apa yang dilakukan. Barangkali kamu bermaksud meminta ampun kepada Allah, sebaliknya ternyata dia mencerca dirinya sendiri. Jadi sepatutnya solat dia doa minta ampun kan, tapi disebabkan dia mengantuk, dia boleh jadi benda tu sebab dia luar daripada kewarasan akal dia kan. Jadi sebab itulah tidak digalakkan untuk solat dalam keadaan mengantuk, kecuali waktu tu tak panjang. Mengantuk pun kena solat juga, macam waktu maghrib kan. Nak tidur dulu lah, sedang-sedang isyak, jadi dah berdosa. Dia kena ada syarat-syarat dia jugalah. Okay. Yang ke-9, perkara makruh dalam solat, membaca surah dalam susunan menyongsang. Makruh membaca surah yang lebih bawah kedudukan susunannya dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan surah yang lebih awal pada rakaat kedua. Contohnya membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat pertama, kemudian surah Al-Kafirun pada rakaat kedua. Jadi ulama-ulama fiqh berpendapat bahawa kalau kita baca surah dalam Al-Quran, kita baca dalam solat, kalau tak ikut tertib, hukum dia adalah khilaful aula, menyalahi keutamaan, dan disebutkan makruh juga dalam solat. Tapi kalau kita ikut susunan, yang tu yang lagi afdal. Tapi kalau memang aku tak ingat lah susunan surah mana dulu, tak ada masalah. Sebab kita, yang penting kita
baca surah. Maksudnya walaupun sunat, kita buat juga yang sunat. Jangan kita tinggalkan perkara-perkara sunat tu, sebab benda tu lah yang akan backup pahala-pahala dalam solat kita, yang menyempurnakan solat kita, insya-Allah. Okey. Kemudian membaca surah yang lebih panjang dalam rakaat kedua berbanding surah yang dibaca dalam rakaat pertama. Jadi makruh juga. Jadi Rasulullah SAW, biasanya Rasulullah baca rakaat pertama lagi panjang daripada rakaat yang kedua. Okey. Membaca surah dalam yang ke-11, membaca surah dalam 2 rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Sebab kita kalau kita solat 2 rakaat, kita dua rakaat kita baca Fatihah, kemudian baca surah. Kalau kita solat 3 rakaat, 2 rakaat kita baca Fatihah, baca surah. Rakaat ketiga kita baca surah sahaja. Surah sahaja, Fatihah sahaja, tak baca surah. Begitu juga kalau rakaat 4 rakaat, 2 rakaat terakhir tu kita tak baca surah. Dan kalau kita baca, hukum dia makruh. Kecuali untuk makmum yang masbuk dan tertinggal 2 rakaat daripada imam. Dia masuk, imam dah rakaat ke 3 dah. Kalau ikutkan imam rakaat ketiga, dia masuk tu, kalau ikutkan rakaat ketiga, jadi dia ikut imam. Kemudian nanti dia nak bangun, nak ganti solat, kalau ikutkan dia ada baki rakaat ketiga dan rakaat keempat, kan? Kalau ikutkan tak boleh baca surah, makruh. Tapi dia dibolehkan baca surah sebab dia dalam situasi makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Yang ke-12, membaca dengan nyaring di tempat yang sepatutnya dibaca perlahan. Okey. Sebelum ni Ustazah pernah kongsikan sunat ketika solat adalah kita menyaringkan suara kita dalam solat-solat yang jahar. Menyaringkan suara dalam solat-solat yang jahar, iaitu solat subuh, isyak, maghrib. Solat dan memperlahankan suara kita dalam solat-solat sir, iaitu solat zuhur dengan asar. Tapi kalau kita baca dengan tak sepatutnya, sepatutnya solat zuhur baca sir, baca perlahan, tapi kita nyaringkan. Ataupun rakaat ketiga dan 4 sepatutnya baca perlahan tapi nyaringkan juga. Biasa kan kalau kita solat berjemaah, imam baca rakaat pertama, rakaat kedua nyaring, rakaat ketiga keempat perlahan. Tapi kalau dibaca juga rakaat ketiga keempat dengan suara yang nyaring, jadi perkara tu makruh dalam solat. Okey. Kemudian yang ke-13, melakukan duduk istirahat lebih lama daripada duduk antara 2 sujud. Jadi duduk istirahat ni kita pernah masuk dalam bab sunat hai'ah, kan? Duduk istirahat tu sekadar lama 2 minit. Jadi kalau lebih lama daripada tu, jadi makruh hukumnya. Yang ke-14, membaca tahiyat awal lebih panjang daripada tahiyat akhir. Jadi kalau kita tengok tahiyat awal, dia lagi pendek lah sampai Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Jadi kalau kita baca lebih panjang, dia jadi makruh. Kemudian yang ke-15, okey, sikit lagi. Yang ke-15, tidak duduk secara iftirash dan tawarruk. Contohnya, duduk secara iqa', iaitu duduk atas punggung, duduk dengan punggung di atas lantai, manakala kedua-dua lutut ditegakkan. Macam budak-budak duduk V tu kan, macam duduk atas punggung atas lantai tapi kaki menjulur. Jadi yang tu nama dia duduk iqa', yang tu makruh. Makruh dalam solat. Ataupun duduk sambil merapatkan perut jari ke lantai sambil kaki ditegakkan dan punggung diletakkan di atas 2 tumit. Jadi tu nama dia pun duduk iqa', makruh, tapi tak menjejaskan solat. Kemudian duduk di atas kedua tapak kaki sementara kedua-dua bahagian atas tapak kaki dirapatkan ke lantai. Yang ni yang biasa kita buat ni kalau duduk antara 2 sujud, kan? Duduk yang sunat adalah ketika duduk antara 2 sujud dengan duduk tahiyat awal adalah duduk iftirash, iaitu duduk atas tangan kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Tapi kalau duduk tawarruk, iaitu duduk tahiyat akhir, kita duduk atas punggung kita atas lantai, kemudian kaki kanan keluar sikit, kaki kiri ditegakkan. Tu duduk yang disunatkan. Tapi kalau kita buat
yang tidak disunatkan tu dia jadi makruh, tidak menjejaskan solat kita, tapi tidak dapat pahala sunat lah. Macam tu. Yang last sekali, merapatkan kedua-dua lengan ke lantai semasa sujud seperti anjing ataupun singa tidur. Jadi tangan kita ni, lengan kita ni, bila kita sujud, lutut pula dah apa ni? Apa dah nama tak ingat dah. Okey. Bila kita sujud, siku kita ni kena terangkat. Dia tak boleh kat bawah. Sebab Rasulullah sebut dalam satu hadis, sempurnakanlah sujud kamu, janganlah kamu membentangkan dua lengan seseorang, kamu seperti anjing yang sedang tidur. Jadi perbuatan melekapkan siku ni kepada tempat sujud adalah makruh dalam solat. Okey. Itu saja yang Ustazah boleh kongsikan hari ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan ataupun kekeliruan, boleh ajukan dalam grup dan Ustazah akan sedia membantu, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.